السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وبين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. استغفر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، InsyaAllah pada hari ini kita masih lagi istiqamah dalam bacaan matan Al-Ajurumiyah karangan Al-Imam Muhammad bin Daud bin Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah. Majlis ke-15 dah. Sedar tak sedar dah 2 minggu dah. Dan tak lama lagi akan khatam lah. Lagi 5-6 majlis lagi khatam. Tu. Hari ini insya-Allah kita akan bahas berkenaan dengan sambung perbahasan berkenaan dengan perbahasan yang lain pula. Dulu dah habis dah perbahasan isi ma'rifah. Hari ini dia masih lagi dalam bab na'at, tapi dia istiradkan benda yang lain. Dia masuk campurkan urusan ataupun perbahasan yang lain. Bukan lagi perbahasan sifat, tapi nak perbahasan isim itu sendiri. Dan walau bagaimanapun dia pun ada kaitan juga dengan sifat, walaupun dia tidak orang panggil bab sifat secara khusus. Sebab sifat itu bila dia sifat itu apabila man'ud dia ada nakirah, sifat pun turut nakirah. Apabila man'ud dia ma'rifah, sifat pun turut ma'rifah. Jadi ada kaitan jugalah. Walaupun tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan dengan diri perbahasan sifat, tapi ada kaitan alaqah, berkaitan antara man'ud dengan na'at dari sudut dia itu perlu isim nakirah ataupun ma'rifah, dari sudut muzakkar ataupun muannath, dari sudut rafa', nasa', khafa' dan sebagainya. Ni insya-Allah hari ni kita sambung dalam bab nakirah pula. Habis dah perbahasan isim ma'rifah yang 5 tu. Isim ma'rifah ada 5 kan. Satu isim mudmar, lepas tu isim alam, lepas tu isim mubham, kemudian isim yang ada alif lam, dan isim yang diidhafahkan dengan salah satu daripada 4 yang tadi. Tu kalau ingat lagi lah. Tu. Okey, kita masih lagi perbahasan yang seterusnya, perjuangan yang seterusnya, iaitu bab nakirah pula. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Apa nama tu, muka surat 25 lah. Kata pengarang Syekh Al-Imam Muhammad bin Daud bin Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? وَالنَّكِرَةُ كُلُّ اسْمٍ شَائِعٍ
fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara. Wan nakiratu, dan bermula nakirah itu ialah setiap isim. Isim yang meratai pada jenisnya, jenis isim. Tidak khusus ia dengan isim itu oleh salah satu, ataupun oleh satu, sudah. Duna akhara, bukan yang lain, tidak yang lain. Tu apa benda tu? Wan nakiratu, waw istinaf, macam biasalah. Waw istinaf. Bila istinaf, jumlah selepasnya dia panggil jumlah musta'nafah. An nakiratu mubtada lah. Tu. An nakiratu mubtada. Kullu itu khabar. Kullu di sini dengan makna kullu jami', bukan kullu majmu'. Kullu ada dua, satu kullu jami', satu kullu majmu'. Murad di sini adalah kullu jami', seluruh isim. Seluruh isim kah? Dia ada kait tu. Tu sebab tu kita kata kullu jami'. Dia ada kait tu. Tu. Kalau macam hadis kullu bid'atin dhalalah tu tak ada kait. Tu tak ada kait tu. Kullu bid'atin dhalalatun. Kullu mubtada', dhalalatun khabar ni. Setiap bid'ah itu sesat. Tanpa dikaitkan bid'ah yang mana, maka kita kena terjemahkan kullu di situ kullu majmu'. Kebanyakan. Tu. Bukan semua. Tapi di sini semua dari sudut satu kullu di sini semua, satu lagi dia kait dengan yang belakang lagi. Tu. Bukan isim semata-mata isim, setiap isim adalah nakirah, dak dia kait tu. Dikait syai'in, yang meratai ia isim. Syai'in isim fa'il. Atas wazan atas asal fa'il dia sya'a. Sya'a. Kita kata dulu kalau sya'a yang jenis ada alif di tengah-tengah tu, maka isim fa'il dia kena tambah hamzah. Syai'un, qa'imun, na'imun, ba'i'un. Tu. Okey. Setiap isim yang meratai ia isim itu pada jenisnya, jenis isim. Fi jinsihi ay jinsil ismi. Tu. Okey. Jadi ismin itu adalah mudhafu ilaih bagi kullu lah. Syai'in adalah sifat bagi isim. Sebab apa sifat? 4 syarat dulu. Man'u dia nakirah, sifat pun nakirah. Khafa, dia pun khafa. Tu. Lagi apa lagi? Okey lah, yang 4 tu. Tu. Kullu ismin syai'in. Setiap isim yang meratai ia isim pada jenisnya isim. Apa pada jenisnya ni? Kita kalau bahas bab la, nanti adalah la dengan isim la dengan khabar la. La ni ada la linafil jinsi. La untuk menafikan jenis. Apa maksud menafikan jenis? Contoh kita kata la ilaha illallah. Ataupun tak payahlah. Tu macam orang panggil yang akidah pula. Kita pakai ayat biasa contohnya. Contoh apa? Contoh kita kata apa? La rajula. Tu. La rajula illa Muhammadun, contohlah. La rajula, tidak ada jenis lelaki kecuali Muhammad. Fihi, padanya, pada bait contohnya. Pada rumah. Tiada jenis seorang lelaki pun kecuali Muhammad. Lelaki yang ada dalam rumah tu. Lain rumah perempuan. Dia nak menafikan apa? Rajula di situ. Rajula tu isim la yang nafi jenis. Dia panggil. Sebab apa la nafil jinsi? Sebab kita tengok rajulun tu, rajula itu adalah nakirah dan dia pula baris mansub, maka dia panggil la situ la linafil jinsi untuk menafikan apa-apa jenis rajul di situ. Tu. Tak ada langsung apa-apa jenis rajul. Rajul macam mana sekalipun tak ada kecuali Muhammad. Tu. Yang ni nakirah, setiap isim yang melampaui, yang meliputi semua jenis dia. Maksudnya apa? Bila sebut talibun, apa-apa jenis talib, apa-apa jenis pelajar, semua masuk situ.
Tu. Apa-apa jenis pelajar, semua masuk itu. Tu. Apa-apa jenis pelajar, semua masuk situ. Talibun, umum. Pelajar. Pelajar umum. Pelajar tu boleh Ahmad kena pada pelajar. Muhammad boleh jadi pelajar. Apa lagi? Nur boleh jadi pelajar. Siti boleh jadi pelajar. Semua boleh pelajar. Semua jenis boleh. Jadi masuk, jadi pelajar. Tu. Tapi kalau kita kata la talibat, tidak ada pelajar langsung. Semua jenis pelajar tak ada illa Muhammadun sebagai contohnya. Kecuali Muhammad je yang pelajar. Tu. Jadi kalau nakirah ini bila kita talibun, semua jenis talib masuk sekali. Tu Siti, Ahmad, Ali, Said semua masuk. Tu. Sebab apa? Sebab dia di bawah nau' yang bernama talib. Tu. Dia itu adalah afrad dia. Tu. Contohlah. Tu. Kalau kita nak jadikan talib itu jinsun, ikutlah. Tu. Jadi setiap isim yang meliputi yang menyeluruh pada jenisnya la yakhtassu bihi, tidak khusus ia padanya pada isim. Tu. La yakhtassu bihi ataupun tidak khusus ia dengan isim itu oleh salah satu pun. Maksudnya apa? Bila sebut talibun, dia bukan khusus untuk seseorang. Tu. Bila sebut ilahun, tak maulah. Bila sebut rajulun, maka dia tidak tertentu kepada satu orang saja. Dia meliputi semua orang. Ahmad rajul, Muhammad rajul, Asri rajul, Arik rajul. Semua rajul. Yang bernama lelaki semua rajul. Tu. Dia tidak kata, kalau kata rajulun je, kena kepada Ali seorang. Tak. Tu. Sebab tu dia kata tidak khusus dengan isim yang syai'in fi jinsihi itu oleh seorang. Duna akhara. Duna akhara. Tidak juga bagi yang lain. Tak khusus kepada seorang tu dan tak khusus juga pada orang lain. Tu. Yakhtassu bihi. Hi itu isim ba'da harfun jar. Wahidun fa'il bagi yakhtassu. Rujuk baliklah kaedah fa'il nak cari lah ke mana. Tu. Duna ni zaraf makan. Zaraf makan. Duna akhara, tidak yang lain. Akhara adalah mudhafu ilaih. Mansub sebab apa? Sebab dia mamnu' nasaraf. Akhara tu. Sebab dia adalah isim wasah. Isim wasah lagi pula dia itu ada wazan fi'il. Macam Ahmadu. Tu. Afdalu. Tapi Ahmadu, betul lah. Afdalu contohnya, afdalu. Kalau Ahmadu itu sirah alamiah, lagi pula dia itu adalah sifat dia itu alamiah, lagi pula siratul fi'li Ahmadu tu. Dia itu isi alam, lagi pula dia itu adalah berbentuk sirah fi'il. Tu. Kalau akhara ni isi wasah. Contohnya apa dia? Contohnya itulah isi isi tafdhil tu. Afdala ni akhara asalnya alif khara. Khara. Itulah. Alif khara. Asalnya akhara macam tu. Tapi taklah dia gabung sekali, kena panjangkan misal dia. Akhara. Macam akala lah. Aku sedang makan, asalnya aakulu. Aakulu lah. Tapi orang Arab tak sebut aakulu. Dia panjangkan saja. Aakulu. Aku sedang makan. Ini pun sama. Akhara. Okay. Jadi itu nakirah. Senang kan nakirah ni. Dia muqabalah bagi ma'rifah. Wa taqribuhu. Waw istinah lagi. Wa taqribuhu, dan bermula takribnya isim tu. Bermula takribnya isim itu. Apa takrib ni? Pendekatan lah. Ataupun ta'rif. Tu. Pendekatan ataupun takrif yang menghampiri kepada isim nakirah ni lagu mana? Khabar. Kullu ma saluha dukhulul alifu. Dukhulul alifi tu. Apa minuskah macam mana? Dukhulul alifi. Dukhulul alifi. Bukan dukhulul alifu. Sini silap. Tu. Kalau kita tahu kaedah lalu kita tahu dah. Nuskah silap ni. Kullu tu khabar. Ma tu mudhafu ilaih. Ma mudhafu ilaih. Ma apa tu? Ma mausuliyah. Semalam kita bahas ada aid dengan aid dengan silah dia. Ma ni apa dia? Dia panggil isim mausul mushtarak yang ghairi akil.
Isim ghairu akil dah. Isim ghairu akil. Maka ma situ merujuk pada isim. Setiap barang, apa barang? Isim. Dia kalau mengaji kitab, setiap barang. Barang pun dicari juga. Barang menentang apa? Tu. Barang tu kena pada haiwan ke apa ke, dia akan cari juga. Tu. Jadi, takribuhu dan bermula pendekatannya, takrihnya, ataupun takrih yang dekatnya, isim nakirah itu, kullu, setiap. Ni pun kullu jami' jugalah. Setiap barang, saluha dukhulul alifi, yang boleh ia, yang dibolehkan, yang disesuaikan akan dia, akan dukhulul alifi. Asalnya, ya. Betul, saluha. Okey, saluha. Saluha dia fa'il madhi bina majhul. Bina ma'lum. Okey? Bina ma'lum. Kullu ma saluha dukhulul alif wal lam, dukhulul alif wal lam alaihi. Tu. Setiap barang yang sesuai ia oleh memasuki alif lam di hadapannya, di atasnya, ataupun di hadapannya, di atasnya lah, di atasnya ma. Ma kena pada siapa? Kena pada isi nakirah. Jadi setiap barang, yakni setiap isim yang boleh nak masuk alif lam, itu dia boleh jadi nakirah. Kita belajar semalam silah dan a'id. Lepas ma mausuliyah. Lepas ma mausuliyah, mana silah dia? Silah dia saluha. Sebab apa? Dia fi'il. Maka ni jumlah fi'li, jumlah fi'liyah. Mana a'id yang sesuai? A'id yang sesuai adalah hi, di belakang alaihi tu. Alaihi, atasnya, barang. Kembali pada barang. Barang kembali pada isim. Faham tu? Semalam baru mengajar dah. Semalam baru belajar dah. Saluha. Tak boleh dhamma mustatir ke? Saluha, dhamma mustatirnya huwa. Tak boleh sebab fa'il dia sudah zahir. Dukhulu. Maka dukhulu fa'il dia. Fa'il tak boleh dhamma mustatir situ. Fa'il dia adalah dukhulu. Tu. Al-alifi mudhafu ilaih. Wal-lami ma'tuf kepada al-alifu. Tak boleh dah. Mana ada lah. Selain daripada hi. Dhamir itu sahaja yang ada untuk menjadi a'id kepada ma. Yang untuk menjadi a'id kepada ma. Nahwu. Nahwu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dzalikal. Dzalika nahwu, bermula demikian itu, demikian setiap barang yang sah, yang boleh nak masuk alif lam atasnya, atas isim itu. Nahwu, contohnya ar-rajuli. Ar-rajuli mudhafu ilaih. Wal farasi. Tu ataf. Jadi ar-rajul asalnya rajulun nakirah. Nak jadikan makrifah boleh tak? Boleh, tambah alif lam. Farasun asalnya nakirah. Boleh nak jadi makrifah? Boleh, tambah alif lam. Tu. Okey, senang tu. Habis. Tu untuk nakirah. Kaedah isim nakirah. Terus kepada kaedah isim nakirah. Kaedah isim nakirah ada 5. Tu. Macam mana nak kenal isim makrifah nakirah? Macam mana nak tahu? Kaedah isim nakirah. Isim nakirah ialah isim yang artinya sesuatu yang tidak tertentu. Satu. Tu. Isim nakirah ialah isim yang artinya sesuatu yang tidak tertentu. Sesuatu yang tidak tertentu. Tu. Misalnya apa? Kita kata talibun. Talibun kita terjemah pelajar. Seorang pelajar. Kita tak akan tambah itu. Kalau kita kata seorang pelajar itu, makna dia khusus dah. Makna dia khusus dah, itu makrifah. Nakirah tak payah kita terjemah itu di belakang, tak payah. Seorang pelajar, sudah. Tu. Kitabun, sebuah kitab, sudah. Jangan terjemah sebuah kitab itu. Bila kata itu dia makrifah lalu. Tu. Okey. Jadi isim nakirah adalah isim yang apa? Adalah isim yang artinya sesuatu yang tidak tertentu. Insanun, seorang manusia. Akhun, seorang saudara. Kalau al-akhu, seorang saudara itu. At-talibu, seorang pelajar itu. Al-kitabu, seorang kitab itu. Seorang kitab dah. Sebuah kitab itu. Ditambah itu belakang. Dulu, semalam. Isim makrifah ditambahkan dengan itu di selepas kalimah dia. Tu isim nakirah yang pertama.
Kaedah yang kedua, tanda isim nakirah ialah tanwin. Tanda nak tahu dia ni isim nakirah ke tak ialah tanwin. Kecuali tanwin pada isim alam, tu tak termasuklah. Ada istisna di situ. Bukannya asal tanwinnya nakirah tak. Kecuali isim alam yang bertanwin, itu tak termasuk. Isim alam yang bertanwin dia makrifah. Dia bukan dalam bab nakirah. Jadi kaedah kedua, tanda isim nakirah ialah terima tanwin, ialah bertanwin, melainkan tanwin pada isim makrifah, itu tidak dikira lah. Contoh kita kata apa? Ustazun. Dia isim nakirah tak? Isim nakirah bukan isim alam. Itu. Ustazun, talibun, muallimun. Terima tanwin belaka. Kalau Zaidun, terima tanwin tapi isim alam. Tak boleh tu. Apa lagi? Tu. Aliyun. Tak boleh. Sebab dia isim alam. Tu. Dan tidak ada tanda-tanda yang mamnu' nasarah pada isim alam tersebut, maka dia boleh terima tanwin lah. Kalau isim alam tapi dia mamnu' nasarah, tak terima tanwin lah. Contoh lah. Contoh apa? Umar. Dia tidak boleh jadi Umarun. Tak boleh. Tak boleh terima tanwin. Umaran. Tak boleh. Umarin lagi tak boleh. Dia tidak terima khafat terus. Tidak terima baris kasrah. Tak terima khafat dah. Tak terima baris kasrah. Dia khafat dalam keadaan fathah. Itu. Sebab apa? Sebab apa? Umaru. Sebab dia atas wazan. Fu'al. Atas wazan fu'al. Umar. Fu'al. Itu. Lagi pula dia itu alamiah. Isim alam pula. Tu yang kedua. Yang ketiga, isim ma'rifah yang sah dinakirahkan ialah isim yang alif lam sahaja. Isim yang beralif lam sahaja. Apa dia? Isim ma'rifah yang sah dinakirahkan ialah isim yang beralif lam sahaja. Tu isim ma'rifah yang sah dinakirahkan. Hanyalah isim yang beralif lam sahaja. Isim ma'rifah, isim mudmar boleh tak? Tak boleh. Kalau huwa ditambah al-huwa, tak boleh. Atau dijadikan tanwin huwan, mana ada? Tak ada. Tu. Isim alam, tak ada. Isim alam. Isim alam, apa nama tu? Isim alam, dia tak terima alif lam. Tu. Tak terima alif lam. Kecuali kalau kita, kecuali kalau kita bubuh alif lam ke dia dengan sebab-sebab tertentu. Ada. Sebab-sebab tertentu isim alam kita bubuh alif lam, ada. Tu. Lagi apa lagi? Allazi, isim mubham. Isim mubham tak boleh jadi dah. Tak boleh tambah dah alif lam untuk jadikan dia makrifah. Untuk jadikan dia nakirah kita tak boleh buang alif lam dah. Asalnya allazi jadi zi je. Tak boleh. Tu. Jadi yang kaedah ketiga, isim makrifah yang sah dinakirahkan ialah isim yang beralif lam sahaja. Tu ni mudhafu ilaih memang selama-lamanya akan makrifah. Isim alam akan makrifah. Isim mudmar pun makrifah. Isim mubham pun ma'rifah. Tu yang ketiga. Yang keempat, kaedah yang keempat. Cara menakirahkan ma'rifah ialah buang alif lam. Cara menakirahkan ma'rifah ialah buang alif lam. Tu yang keempat. Yang kelima, cara terjemah isim nakirah ialah tidak ditambahkan itu. Tak ada. Cara terjemahkan isim nakirah tidak ditambahkan itu selepas perkataan tersebut. Talibun, seorang pelajar sahaja. Dia tak akan terjemah seorang pelajar itu. Tak. Kalau seorang pelajar itu makrifah dengan alif lam. Tu. Tapi kalau kata Zaid, dia tak kata Zaid itu. Tak apa. Sebab diri dia tu isim alam dah. Memang dah makrifah dah. Tu. Biasa yang tambah itu ni dua. Satu nak bagi tahu bahawasanya dia itu makrifah, dan satu lagi ialah selepasnya nak bagi tahu khabar. Tu ditambah itu. Tu. Habis. Tu yang keempat. Yang kelima, habislah. Yang kelima habis dah. Cara terjemah isim nakirah ditambah yang tidak ditambah itu. Talibun, seorang pelajar. Sudah. Tu. Muallimun, seorang guru. Sudah. Jangan kata seorang guru itu. Tak betul. Tu. Habis. Itu bab isim nakirah. Habislah kita isim nakirah. Sambung pula bab ataf. Wabihi apa? Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala.
wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Kata pengarang rahimahullah. Babul 'athfi. Babul 'athfi ay babun fi bayanil 'athfi. Ba itu idhafah dzarfiyah. Babul 'athfi ay babun, hadza babun fi bayanil 'athfi. Babun itu adalah khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadza al-'athfi mudhaf ilaih. Habis. Wa huruful 'athfi, dan bermula huruf-huruf atah itu asyaratun 10. Jadi huruf waw tu waw istinaf, hurufu mubtada, al-'athfi mudhafu ilaih, asyaratun khabar. Asyaratun khabar. Wahia, dan bermula dia harah-harah atah ini. Waw tu waw istinaf lagi, hiya itu mubtada, al-wawu khabar. Khabar marfu' alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal fa'u atah lah. Dalam bab atah sendiri ada atah. Itu. Wal fa'u wa lam wa au wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta. Okey, itu adalah harah atah, ada 10. Ada 10 lekat semua. Apa dia? Hatta wa hatta fi ba'dil mawadhi'i. Okey. Al-wawu terjemah apa dia? Terjemah dan. Jaa Ahmadu wa Amrun. Waw atah dengan makna dan. Kalau fa dengan makna maka ataupun lalu. Maka ataupun lalu. Jaa Zaidun fa fariha Ahmad. Itu. Jaa Zaidun fa fariha Ahmad. Fa situ fa atah. Ataf. Telah datang oleh Zaid, lalu gembira ia oleh Ahmad, contohnya. Jaa Zaidun fa fariha Ahmadu. Ataupun fa fariha Amrun. Fa situ dengan makna lalu ataupun maka. Fa ni pun banyak. Fa tafri', fa fasihah, fa atah pun ada. Fa sababiyah pun ada. Macam-macam lah. Itu. Yang ketiga, wa thumma. Thumma dengan makna kemudian. Jaa Zaidun thumma Amrun. Wa waw dengan makna atau. Atau ni ada atau litakhyir, untuk pilih, ada atau litanwi' untuk mempelbagaikan. Kemudian wa am pun atau juga. Am pun atau juga, lebih kurang. Tapi bezanya au dengan am atau ni kebiasaannya, au ni untuk ayat biasa. Au. Jaa Zaidun au Amrun. Tapi kalau am ni dengan makna atau juga, tapi biasanya itu untuk pertanyaan. Itu untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan. Contohnya apa? Jaa Zaidun am Amrun. Adakah pergi ia oleh Zaid atau Amar? Tu. Biasanya perkataan tanya untuk diataukan, dia akan guna am. Kalau au ni ayat-ayat biasa. Kalau am ni biasanya ayat tanya. Tu. Okey. Wa imma, seterusnya wa imma. Tu wa imma. Imma lah, sama ada. Tapi imma ni kata para ulama, ini pendapat pandangan musannif sahaja. Pandangan musannif sahaja yang kata imma ini harah atah. Tapi jumhur ulama kata imma ini bukan harah atah. Jumhur ulama kata imma ni bukan harah atah. Imma. Tapi musannif kata imma itu sebahagian daripada harah atah. Itu pandangan musannif. Jumhur ulama kata imma bukan bukan harah atah. Jadi imma sama ada lah. Imma Zaidun wa imma Amrun, contoh. Okey. Wa bal ni bahkan. Bal ni bahkan. Jaa Zaidun bal Amrun. Tu. Ada bal dengan makna istidrak. Bal dengan makna istidrak. Jarang bal ni dengan makna atas, jarang. Jaa Zaidun bal Amrun. Tu. Telah datang ia oleh Zaid, bahkan Amar, yakni Amar juga datang. Tu. Jaa Zaidun bal Amrun, telah datang ia oleh Zaid, bahkan Amar, yakni bahkan telah datang juga ia oleh Amar. Begitu takdir dia. Tu. Okey, wala la tidaklah. La ni ada la linafil jinsi, la nafi biasa, ada la dengan makna nahi, la dengan makna ataf pun ada. Ni la dengan ataf. Jaa Zaidun la Amrun, ataf tu. Tu. Jaa Zaidun la Amrun.
Telah datang ia oleh Zaid, bukannya Amrun, yakni bukannya yang datang itu Amrun. Tu. Dia boleh takdir lagu tu. Kalau boleh takdir lagu tu, sah kata la itu la atah. Kalau tak boleh takdir lagu tu, la tu bukan makna la atah. Ja'a Zaidun, la Amrun. Telah datang ia oleh Zaid, bukan Ahmad. Yakni Ahmad itu tidak datang. Tu maksudnya. 9. Walakin. Lakin ni bukan lakinna. Kalau lakinna, dia masuk dalam bab tu. Apa? Akhawat inna. Akhawat inna. Ini lakin. Lakin di sini dengan makna ataf. Dengan makna ataf. Lam yaji'u Zaidun. Lakin Amrun. Tu. Lam yaji'u. Contohnya. Lam yaji'u. Ataupun lam yaji'. Lam yaji' lah. Lam yaji' Zaidun. Lakin Amrun. Tidak datang sama sekali ia Zaid. Bahkan akan tetapi. Tu. Akan tetapi Amrun apa? Yakni akan tetapi Amrun itu datang. Wa illam yaji Zaidun bal Amrun. Lakin Amrun. Tidak datang ia oleh Zaid sama sekali, tetapi Amrun. Apa tetapi Amrun? Yakni tetapi Amrun itu datang ia. Tu dia boleh atah ataupun boleh takdir lagu tu, maka sahlah kata lakin itu lakin ataf. Tapi selalu ni jarang. Selalu waw, fa dengan thumma lagu tu. Ini semua jarang-jarang berlaku. Wa hatta pun ada juga atah. Selalunya hatta lil ghayah je. Ni hatta atah pun ada. Hatta ni terjemahannya sehingga pada setengah-tengah tempat. Sehingga lah. Sehingga dengan makna sehingga. Tu. Kena tengok atas ayat lah lagu mana kita nak kata hatta tu atah. Contoh kita kata ja'a Zaidun hatta Amrun. Telah datang ia oleh Zaid hingga Amrun. Yakni hingga Amrun juga datang. Tu. Jadi hatta tu kalau kita boleh takdir dia punya belakang tu sama macam Zaidun, maka dia itu atah. Ja'a Zaidun hatta Amrun. Tapi kalau ayat-ayat biasanya hatta ni kebanyakannya tidak atah lah. Selalunya lil ghayah ya. Untuk menyatakan hatta sekian-sekian, hingga sekian-sekian. Dia tidak memberi makna atah kepada ma'tufun alaih yang di belakang dia. Tu. Selalunya lah. Tapi boleh jadi. Ja'a Zaidun hatta Amrun. Telah datang ia oleh Zaid hinggakan Amrun juga. Yakni Amrun juga datang ia. Tu. Habis. Wa hatta fi ba'dil mawadhi'a, pada setengah-setengah tempat. Hatta ni pada setengah-setengah tempat dan benda-benda lain jugalah. Pada setengah-setengah tempat. Fi ba'dil mawadhi'i. Fi ba'dil mawadhi'i, pada setengah-setengah tempat. Ba'di isim ba'da harfun jar wa huwa mudhaf. Al mawadhi'i mudhafun ilaih. Pertanyaan. Kenapa mawadhi'i? Dia bukan ke mamnu' min as-sarf? Tu. Dulu kan kita mengapai dulu masa awal tu. Thalathu mawadhi'a. Tengok. Thalathu mawadhi'a. Mawadhi'a pula sini mawadhi'i. Dia bukan mamnu' min as-sarf. Mawadhi'u atas wazan mafa'ilu. Yang kita kata dulu, salah satu tanda mamnu' min as-sarf ialah atas wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Contohnya masajidu ataupun masakinu. Masajidu atas wazan mafa'ilu. Masakinu atas wazan mafa'ilu. Ini mawadhi'i. Awak mawadhi'i pula. Bukan kata tak boleh terima nak khafat atau tak boleh terima kasrah kan mamnu' nasarah ni kalau waktu khafat. Tu. Jawabnya ba'dil mawadhi'i. Kenapa al mawadhi'i sedangkan dia mamnu' nasarah? Ya, memang dia mamnu' nasarah. Tapi bila ditambah alif lam kepada dia, bila ditambah alif lam kepada mamnu' minas saraf, dia khilaf ulama. Ingat tu? Dulu kita tak sebut sebab apa? Sebab ni jarang berlaku. Sebab kita bagi kaedah-kaedah tu bagi yang ghalib. Tu. Kalau nak bahas detail semua, mampus lah. Tak jadi jurumiyah dah lah. Kena ngaji kitab lain pula. Apa nama tadi? Mamnu' nasara apabila masuk alif lam ke atas dia, maka khilaf ulama. Jumhurul ulama dan al-Imam Sibawayh rahimahumullahu ta'ala kata, apabila mamnu' minas saraf didatangkan atasnya alif lam ataupun diidhafatkan ke atas dia, diidhafat dari sudut dia itu jadi mudhaf, bukan mudhafu ilaih. Dari sudut dia itu jadi mudhaf, maka boleh dia itu terima tanwin.
dan boleh di baris bawah. Bukan terima tanwin, boleh di baris bawah lah. Boleh di baris bawah. Boleh di baris bawah. Biasanya baris bawah. Sebab al-mawadhi'i, mana boleh al-mawadhi'in, tak boleh. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin dah. Kan? Maka boleh. Dia memang tetap tidak boleh terima tanwin, tapi apabila masuk alif lam, ulama khilaf, boleh tak baris bawah? Tu. Maka jumhur ulama dan Sibawayh kata boleh. Boleh. Apabila datang alif lam ke atas dia. Apabila datang alif lam ke atas dia. Tu. Sama ada secara dia itu khafat dengan jar ataupun dia diidhafatkan. Sama ada dengan jar ataupun diidhafatkan, didatangkan ke atas dia alif lam, maka boleh di baris bawah. Apabila baris bawah, dia i'rab pun macam biasa. Isim ba'da funjar majrur wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Pun sama, tak ada mamnu nasarah lah. Okey. Atas pandangan sebahagian ulama nahwu kata dia tetap juga dibaca macam mamnu minas sarah. Jadi khilaf lah. Tu. Jadi musannif ni seolah-olah dia pilih pandangan jumhur al-mawadhi'i. Tak ada al-mawadhi'ah. Tapi kalau kita nak baca al-mawadhi'ah pun sah, tak ada masalah. Sebab dia khilaf. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh baca. Nak kata, pandangan saya ba'dil mawadhi'ah. Tak ada masalah. Cuma itu pandangan sebahagian ulama saja. Jumhurul ulama dan Sibawayh, dia kata itu dia kena terima khafat. Dia kena terima kasrah sebab dah diletakkan ke atas dia alif lam. Maka bila masuk arah jar, kemudian alif lam pula, maka boleh di baris bawah. Terima tanwin. Daripada mamnu' minas saraf, dia jadi terima pula maqbulun minas saraf. Terima pula saraf. Bila terima saraf, maka dia i'rab seperti biasa, isim majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tu habis. Jadi ini haraf atas. Habis tu. Fa in atafta, fa tu fa fasihah lah. Apabila dah kenal semua, idza aradta ma'rifatahu ataupun ma'rifatal 'athfi tafsilan, fal in atafta, maka jikalau in tu in syartiyah, dia itu harfu syartin wa jazmin, tapi sini haraf syarat lah, dia tidak menjazamkan. Fa in atafta, apabila jika mengataf ia oleh engkau. Atafta, ta tu adalah dhamir mutaharrik, dia dhamir muttasil baris, dia itu fa'il bagi ataf. Tu. Atafta fi'il madhi, fi'lun madin pada fi'lun madin mabniun ala sukun lah. Atafta fa tu sukun. Dia tu. Ala marfu'in, kalau mengataf ia oleh engkau atas marfu' ai ismin marfu', isim yang marfu', rafa'ta. Tu jawab bagi in. Kita dah kata dulu, jawab bagi kalau jawabnya adalah fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi, tak perlu guna fa. Ni rafa'ta, fi'il madhi tu dia jawab bagi in. Maka niscaya merafa' ia oleh engkau. Ataf. Ni dia panggil ataf jumlah. Ataf ni ada 3 saya kita bagi kaedah. Dia boleh ataf isim, dia boleh ataf jumlah, sama ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan dia boleh ataf haraf. Dia boleh ataf haraf. Tu. Lagi ya. Ni ataf jumlah terus. Ataf jumlah. Takdir. Fa in atafta ala mansubin nasabta. Apabila mengataf ia oleh engkau atas mansub, yakni ismin mansubin, atas isim yang mansub, nasabta, niscaya hendaklah nasab ia oleh engkau. Ataf lagi ala makhfudin, takdir. In atafta ala makhfudin khafafta. Jikalau mengataf ia oleh engkau atas makhfud, yakni atas isim yang makhfud, khafafta, maniscaya khafat ia oleh engkau. Ala majzumin, takdir. In atafta ala majzumin jazamta, maka niscaya menjazam ia oleh engkau. Tu. Tu jawab semua tu. Jelas tu. Kita katalah ba'atah. Ba'atah ni lebih kurang sifat. Dia lebih kurang sifat. Kalau muzakkar. Dia tak semestinya. Tak semestinya. Atah maktuh ni tak semesti muzakkar. Tu tak semesti muzakkar. Tak semestinya mufrad. Tak. Kau bukan. Tu bukan.
Okey, ba'atah ni dia panggil menceraikan ayat ya yang sepatutnya dia itu diceraikan satu persatu. Nak bagi ringkas kita bubuh haraf atas. Tu. Asalnya fa in atafta ala marfu'in rafa'ta wa in atafta ala mansubin nasabta wa in atafta ala makhfudin khafa'ta. Jadi panjang pula dia jadikan ataf, maka buanglah benda sebelum dia. Maka diatafkan saja. Asalnya apa? Asalnya contohnya kita kata saya dan Rashid sedang makan nasi ayam. Asal ayatnya saya sedang makan nasi ayam, Rashid sedang makan nasi ayam. Kan panjang itu, maka dia jadi atahkan, senang. Sebab perbuatan pun sama dah, murad pun sama dah, cuma kita atah je. Saya dan Rashid sedang makan nasi ayam. Habis, ayat pun pendek. Tu. Ayat pun ijaz. Dia panggil apa? Ijaz, pendek. Tu. Taqulu, berkata ia, sedang berkata ia oleh engkau. Taqul qama Zaidun wa Amrun, telah berdiri ia oleh Zaid dan Amrun. Amrun ni ma'tuf, Zaidun ma'tufun alaih. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, dan telah melihat ia oleh aku akan Zaid dan Amran. Wa marartu bi Zaidin, wa tu ataf jumlah belaka. Wa marartu bi Zaidin, dan telah lalu ia oleh aku bersama Zaid. Wa Amrin, dan Amrin. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud, dan bermula Zaid itu tidak berdiri ia Zaid, dan tidak sama sekali duduk ia Zaid. Tu lam yakum wa lam yaq'ud. Tu atah jumlah lah tu. Atah jumlah nafi tu. Habis. Itu dalam bab atah. Habis tu. Tak ada masalah tu. Sekarang kita pergi kepada kaedah ataf. Senangnya ataf ni. Kaedah ataf, kemudian kaedah ma'tufun alaih, dan selesailah pengajian kita pada hari ini. Senang sahaja. Tu. Kau surat 27 sahaja. Apa yang patutnya sampai 27 lah hari ni. Patutnya lebih dah. 15 majlis, patutnya 30 muka surat dah. 30 muka surat dah. Tu. Apa ya pun kapal Quran. Kaedah ataf. Kaedah ataf ada berapa? Kaedah ataf ada 9. Tu dia lah, 9. Kaedah ataf yang pertama. Ataf ialah penyamaan dua kalimah ke atas dalam satu hukum melalui huruf. Apa dia? Ataf ialah penyamaan dua kalimah. Sama dua kalimah. Penyamaan dua kalimah ke atas. Bukannya dua kalimah ya. Dua kalimah dan ke atas. Kalau satu tak jadilah ataf. Tu. Ataf ialah penyamaan dua kalimah ke atas dalam satu hukum melalui huruf. Melalui huruf. Huruf apa? Huruf ataf lah. Waw, bal, thumma, lakin dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi dua kalimah ke atas, hukum dia melalui huruf. Itu huruf ataf tu lah. Habis. Yang kedua, rukun ataf ada 3. Rukun pun ada macam nak semayang. Ada. Rukun ataf ada 3. Satunya ma'tufun alaih. Yang kedua atfun. Yang ketiga ma'tufun. Tu. Senang tu. Yang ketiga, yang pertama ma'tufun alaih. Yang kedua atfun. Dan yang ketiga ma'tufun. Tu kaedah kedua. Tu rukun ataf. Yang ketiga, susunan ataf mesti tartib 3 ni. Tak boleh ubah macam dulu isim kana, khabar kana, tak boleh. Dia mesti 3 ni. Iaitu yang pertama mesti didahului dengan ma'tufun alaih. Kemudian ataf dan baru ma'tuf. Dia tidak boleh ma'tuf duduk belakang, ma'tufun alaih duduk depan. Tak boleh. Mesti ma'tufun alaih dulu, kemudian ataf, kemudian ma'tuf. Okey. Habis tu. Contoh apa? Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaidun itu ma'tufun alaih. Bukan i'rab sebagai ma'tufun alaih. Dia punya nak habaq bahawasanya ma'tuf tu di selepas dia. Amrun tu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun itu ma'tuf. Waw itu ataf. Zaidun itu ma'tufun alaih yang diatafkan ke atasnya. Tapi Zaidun di i'rab sebagai fa'il. Ma'tufun alaih bukan mahal i'rab. Ma'tuf sahaja yang mahal i'rab. Jangan i'rab. Ja'a Zaidun. Zaidun itu fa'ilun wa huwa ma'tufun alaih. Tak ada. Tu. Tak payahlah buat lagu tu. Dia bukan mahal i'rab. Tu. Okay.
Kalau kita nak sebut pun tak apalah, tak ada masalah. Wa huwa ma'tufun alaih ala sekian. Tapi tak perlu. Tak ada orang buat tu. Tak pernah tengok lagi kitab buat kata wa huwa ma'tufun alaih. Tak pernah lagi. Tu. Tu yang ketiga. Yang keempat. Kaedah yang keempat. Lokasi ma'tuf. Tempat ma'tuf ialah mengiringi terus selepas haraf atas. Tu ma'tuf. Apa dia? Yang keempat, tempat yang dikatakan ma'tuf mestilah mengiringi terus selepas haraf atas. Ja'a Zaidun wa. Wa tu atas dah. Selepas dia mesti ma'tuf selalu. Dia tak boleh. Ja'a Zaidun wa sikit-sikit Amrun. Tak boleh. Dia lepas waw selalu itu atas dia. Tu. Selalu itu atas dia. Tu. Dia tak boleh jauh. Dia tidak boleh berenggang macam mubtada khabar. Ada yang mengiringi, ada yang berenggang. Ada dia mengiringi selalu dah dengan haraf atas. Tu yang kelima. Yang keempat. Lokasi ma'tuf ialah mengiringi terus dengan atas. Yang kelima. Ma'tuf. Hukum ma'tuf. Hukum ma'tuf lagu mana? Dia ikut ma'tufun alaih dia. Hukum ma'tuf, dia ikut ma'tuf alaih dia dari sudut i'rab. Kalau ma'tufun alaih rafa', dia pun rafa'. Ma'tufun alaih nasa', dia pun nasa'. Ma'tufun alaih khafat, maka ma'tuf pun khafat. Tu yang kelima. Senang tu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun tu ikut hukum Zaidun. Zaidun marfu', dia pun marfu'. Tu je lah yang sama. Dari sudut hukum rafa', nasa', khafat sahaja sama. Tapi dari sudut apa nama tu, muzakkar muannats tak ada. Muzakkar muannats tak ada. Muzakkar muannats tak ada. Lagi apa? Mufrad apa? Ke mufrad. Jamak muzakkar tak ada. Jamak muzakkar tak ada. Tak ada. Tu. Dia ikut ma'tufun alaih dia dari sudut hukum. Tu. Dan juga mufrad musanna jamak pun dia tak ikut. Mufrad musanna jamak pun tak ikut. Tu. Contoh kita kata apa? Kita kata jaa bintani ja'al bintani wal muslimuna. Tak ada salah. Itu atah kepada bintan. Tak ada salah. Al bintani musanna, al muslimuna jamak. Tak ada masalah, boleh atah. Tu. Sebab atah ni fungsi dia adalah untuk mengembalikan takdir ayat yang asal. Ja'a Zaidun wa Amrun. Asalnya Ja'a Zaidun. Kemudian Ja'a Amrun. Gitu asal ayatnya. Tapi dia menyebabkan fi'il sama, maka cukup dengan atah sudah. Tu. Kemudian takdir lain. Tu ya. Tu yang kelima. Yang keenam. Lokasi ma'tufun alaih. Lokasi ataupun tempat ma'tufun alaih sebelum harah atas. Sama ada mengiringi harah atas atau menjauh. Ma'tuf alaih boleh menjauh. Kalau ma'tuf tadi, dia mesti seiring dengan harah atas. Lepas harah atas selalu ma'tuf. Tapi kalau ma'tuf alaih boleh sama ada nak seiring, apa dia? Dekat dengan harah waw tu, dekat dengan harah atas ataupun jauh. Boleh. Tu. Contoh apa dia? Salla Zaidun fil masjidi wa Abu Bakrin fil musalla. Boleh? Salla Zaidun fil masjidi. Dia ada fil masjidi tu. Kemudian wa Abu Bakrin. Wa Abu Bakrin. Salla Abu Bakrin fil musalla. Boleh. Ma'tufun alaih boleh berjauhan. Tapi kalau ma'tufun tidak boleh berjauhan. Wajib mengiringi. Tu. Tu yang keenam. Habis. Kaedah yang ketujuh. Bentukkan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Bentukkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih boleh 4 lah. Sama ada isim dengan isim, dia panggil ataf isim dengan isim lah. Ataupun fi'il, dia panggil ataf jumlah. Sama ada jumlah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibih jumlah. 4. Bentukkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih 4. 1, isim dengan isim. Jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah. Syibih jumlah dengan syibih jumlah. Syibih jumlah kita pecahlah 2 pula. Jar majrur dengan zaraf mazruf. Tu. Kalau isim macam mana? Ja'a Zaidun wa Amrun. Isim dengan isim. Tu. Kalau fi'il, aradtu an usalli
Wa asuma contoh. Aradtu telah berkehendak ia oleh aku an usalli untuk sembahyang. Wa asumu wa tu ataf pada usalli dan puasa ia oleh aku. Ataf jumlah dia panggil jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah pun tak ada masalah. Jumlah ismiyah pun tak ada masalah. Inna Zaidan tayyibun wa Amrun laisa bi tayyibin. Tu contohlah. Tu. Wa Amran apa? Contoh kita kata Inna Zaidan tayyibun wa Amran laisa bi tayyibin. Contohlah. Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid itu tayyibun, baik. Wa Amran, dan Amran, yakni inna Amran. Tu. Sebab apa kita tahu dia atah? Sebab Amran tu mansub, maka Zaidan pun mansub, dia panggil atah. Asal takdirnya inna Amran, tapi disebabkan sebelum Amran tu ada ayat inna Zaidan tayyibun wa Amran wa inna Amran laisa bi tayyibin, tidak baik. Tu atah jumlah ismiyah lah. Atah jumlah ismiyah dari sudut Zaid dengan Amrun. Zaidan tayyibun dengan Amrun laisa bi tayyibin. Jumlah ismiyah lah tu. Syibih jumlah. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Marartu bi Zaidin wa bi Amrin. Tu. Marartu bi Zaidin wa bi Amrin. Kalau kata marartu bi Zaidin wa Amrin, itu atah isim. Jaga-jaga tu. Marartu bi Zaidin wa Amrin, itu ataf isim. Kalau kita buat marartu bi Amrin wa bi Zaidin, tambah lagi ba tu. Itu ataf syibih jumlah. Syibih jumlah. Tu bentuk dia. Bentuk maktuf dengan maktufun alaih. Habis. Tu yang ketujuh. Yang ke-8. Syarat maktuf dengan maktuf alaih. Tu. Syarat maktuf dan maktuf alaih ialah bersejenis kedua kalimah tu. Bersejenis dua kalimah tu. Tu. Bersejenis dua kalimah tu. Syarat yang ke-8, syarat maktuf dengan maktuf alaih mesti bersejenis dua kalimah tu. Apa bersejenis? Yakni dari sudut kalau maktufun alaih isim, maktuf isim. Kalau fi'il, maktuf fi'il. Kalau harah, maktuf harah. Jadi tak boleh isim maktufun alaih tiba-tiba fi'il jadi atah dia, tak boleh. Harah maktufun alaih tiba-tiba fi'il dia atah dia, tak boleh. Dia kena bersejenis. Bersejenis apa? Bersejenis dari sudut isim, fi'il, harah. Syibih jumlah. Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Isim. Gitu. Tu syarat sah maktuf dengan maktufun alaih. Habis. Tu yang ke-8. Okey. Yang ke-9. Kaedah terakhir bagi ataf. Kaedah yang ke-9, maktuf boleh berbilang. Sedangkan maktufun alaih tak boleh berbilang. Maktuf boleh banyak. Maktufun alaih tak boleh banyak. Satu je. Mana? Kita buat contoh Asmaul Husna dulu tu. Huwallahu. Bermula dia itu Allah. Huwa itu mubtada, Allahu khabar. Kemudian kita mari haraf atas. Huwallahu warrahmanu warrahimu walmaliku walqudusu wassalam wa sampai 99 semua maktuf belaka. Yang maktuf alaih siapa dia? Satu ya, Allah. Tu. Okey, maktuf alaih siapa dia? Allah sahaja. Selain daripada tu maktuf. Maka syarat yang akhir ialah maktuf boleh berbilang, maktufun alaih tidak boleh. Tidak boleh. Habis. Itu kaedah ataf. Kemudian kaedah yang terakhir pada hari ini ialah kaedah cara nak cari maktufun alaih dia. Bila kita kata ni ataf kepada siapa? Siapa tu maktuf alaih. Kalau kita baca kitab Tok Guru baca kitab, ni ataf kepada Zaid. Zaid tu maktuf alaih. Bila kita kata ataf mesti ada dalil. Apa dalil dia? Ada maktuf alaih dia. Kalau maktuf dia isim, kena cari maktuf alaih isim. Maktuf dia fi'il, kena cari maktuf alaih dah fi'il. Sebab kena sejenis kan? Tu kaedah dia tadi tu. Kalau fi'il, kalau syibih jumlah, mesti syibih jumlah dia memang maktuf alaih. Kena cari. Okey, kaedah nak cari maktufun alaih. Yang pertama,
pastikan ada harah atah dan maktuf dahulu. Tu yang pertama lah. Okey, yang pertama mesti ada haraf ataf dan juga maktuf. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan jenis dan i'rab maktuf. Pastikan jenis dan i'rab maktuf. Apa jenis dan i'rab maktuf? Jenis apa dia jenis? Jenis dari sudut dia ini isim ke, fi'il ke, harah maktuf ni. Maktuf ni isim ke, fi'il ke, harah. Maka kalau fi'il, maktuf alaih mesti fi'il. Isim, maktuf alaih mesti isim dan sebagainya. Tu dari sudut jenis. Dari sudut i'rab pun sama. Kalau rafa', maktuf alaih mesti rafa'. Jadi pastikan maktufun alaih itu jenis dia lagu mana. Pastikan maktuf itu jenis dia lagu mana. Sama ada dia itu rafa', nasab atau khafa', ataupun dia itu maktuf itu adalah isim, fi'il ataupun harah. Sebab nak cari maktuf alaih. Habis. Tu yang kaedah kedua. Kaedah yang ketiga, selepas dah tengok dah, dia ni jenis rafa' ni. Lagi pula dia ini isim, maka mesti cari maktufun alaih yang rafa' lagi isim. Maka yang ketiga, tengoklah kepada kalimah yang sebelum harah atah itu yang sejenis dan se'irab dengan maktuf itu. Maka tengoklah kalimah sebelum atah itu, sebab kita nak cari maktuf alaih. Sebelum kalimah atah itu, carilah yang sejenis, yang dari sudut dia itu isim, sama-sama isim, fi'il, sama-sama fi'il, harah, sama-sama arah, ataupun se'irab. Kalau khafa', nasab, rafa'. Itu kaedah bagi cari maktufun alaih. Tak ada masalah. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun tu maktuf. Atah pada mana? Atah pada Zaidun. Sebab apa? Zaidun itu Sebab Amrun itu adalah sejenis dia apa dia? Jenis dia isim. Maka Zaidun pun isim. I'rab sama dah. Rafa'. Zaidun pun rafa'. Itu dari sudut isim. Buat sendirilah. Contoh-contoh bagi fi'il pula. Contoh kita kata tadi. Aradtu an usalliya wa asuma. Itulah wa asuma. An usalliya wa asuma ai an asuma. Atah sebab apa? Sejenis tak? Sejenis sebab usalli fi'il, asuma fi'il. I'rab sama ada i'rab sama. Usalliya fathah, asuma pun fathah dengan an. Fathah bi an. Sama juga dengan khafa'. Marartu bi Zaidin wa bi Amrin. Amrin bi Amrin. Ba dia atah maktuf dia ba tu. Bi Amrin. Ba dengan Amrin tu lah atah dia. Sebenarnya ba sahaja tu, kalau ikut tahqiq lagi, ba saja tu atah dia. Maktuf alaih ada arajah, ada ba juga. Maka dia i'rab sama tak? Sama. Itu jadi maktuf alaih. Senang sikit arah atah ni. Tu senang sikit arah atah ni. Jadi wallahu a'lam, setakat itu sahaja. Esok kita mari pula dalam babut taukidi. Bab pada menyatakan taukid. Taukid ni jaranglah. Selalunya dulu sifat yang paling banyak, sebab tu dia berbuah awal tu. Mungkinlah sebab banyak kot, sebab tu dia berbuah awal. Tapi tak tentu juga. Tapi memang banyak sifat lah. Dan atah pun banyak juga. Yang kurangnya adalah taukid dengan badal. Tu jarang-jarang. Taukid lagi bertambah jarang daripada badal. Badal okey lagi, nampak juga. Taukid ni sekali-sekala je. Ajma'in, kulluhum, ain tu semua. Tu. Maktufun alaih ada yang boleh maktuf alaih. Ada yang boleh mahdzuf ke? Boleh saja. Boleh saja, tapi dari sudut macam mana? Dari sudut nanti kalau baca kitab lah. Ini sepatutnya ada ayat lain ni. Contohlah. Ada ayat lain ni, atah mana ni? Tu atah mana ni? Ada. Boleh jadi mahdzuf. Tak ada masalah. Nak buat contoh pun kita tak mari lah contoh. Kena tengok kitab lah. Maktufun alaih yang mahdzuf boleh. Sebab kita tidak i'rab maktuf alaih. Kita tak i'rab maktuf alaih. Sebab maktuf alaih ni bukan mahal i'rab. Dia mesti i'rab dengan satu benda yang lain. Dia mesti i'rab dengan satu benda yang lain. Dia mesti i'rab dengan satu benda yang lain.
Contoh khabar, iaitu maktuf alaih tu khabar ataupun boleh je fa'il, boleh je maf'ulun bih. Boleh, tak ada masalah. Tu maktuf alaih ada yang boleh mahzuf. Berkemungkinan boleh ada tapi tak tahulah, wallahu alam. Setakat ni kalau duk baca macam kitab ni tak jumpa lagi lah. Tu. Kalau nak kata boleh hazah ke tak, boleh je. Tu. Maf'ulun bih pun boleh hazah. Maf'ulun bih boleh hazah, boleh hazah. Tak ada masalah, kena takdir lah. Boleh hazah. Mubtada boleh hazah, khabar boleh hazah. Mubtada khabar pun boleh hazah sekali. Mubtada dan khabar dia tak ada dua-dua tu. Boleh hazah dua-dua, boleh lah kau. Jadi dalam bab hazah ni dia tak kira orang, dia tak kira siapa dia hang, dia boleh hazah. Tak ada masalah. Tu. Kalau bersesuaian dengan ayat, dia itu nampak macam atah pada sesuatu yang mahzuf, boleh ya, tak ada masalah. Sebab mahzuf ni dia tak tentu, macam semalam kita kata apa? Aid yang mahzuf, boleh. Aid yang mahzuf. Tu. Sifat yang mahzuf boleh. Mausuf yang mahzuf silap. Mausuf yang mahzuf boleh. Dia ni sifat ni, tapi sifat sesuatu yang mahzuf. Sebab apa mahzuf? Sebab mahzuf ni kadang-kadang dah maklum. Kadang-kadang memang saya saja nak hazah sebab nak meringkaskan ayat dari sudut balaghah dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tu. Boleh ya. Lagi apa lagi contoh? Tu. Banyak boleh hazah belaka, tak ada masalah. Tu. Kadang hazah jumlah. Dalam balaghah kan ada. Dalam balaghah dia ada hazah kalimah, hazah satu ayat dengan hazah cerita tu. Tu dia. Hazah cerita. 3. Hazah kalimah, hazah satu ayat ataupun lebih pada ayat. Dan yang ketiga, hazah satu cerita tu. Tu lagi dahsyat. Bolehlah kau syarat. Hazah berapa banyak pun hazah lah. Asal maklum, maka dia akan takdir sendiri. Tu. Wallahu a'lam. Esok kita sambung dalam bab at-tawkid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ngajak jurumiyah. Baca jurumiyah sampai koyak dah. Koyak kulit dah. Aduh yalah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الخطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى بكل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.